Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Nur Hafizi bin Muhammad Hafizan dalam pembentangan projek proposal kajian Kaedah Penyelidikan Kumpulan 1. Tanpa membuang masa, ayo saksikan. Terlebih dahulu, ahli kumpulan 1 ini terdiri daripada 3 orang, iaitu Ahmad Hanis bin Azman, yang kedua Muhammad Zulfazli bin Jamaluddin, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Nur Hafizi bin Muhammad Hafizan. Pembentangan projek proposal kajian pada hari ini bertajuk Pengajaran Norma Baharu menggunakan teknologi Augmented Reality AR dalam kursus Elektronik 1. Pembentangan ini mengandungi 3 bahagian, iaitu bab 1 Pengenalan kajian, bab 2 Sorotan kajian dan bab yang terakhir iaitu bab 3 Metodologi kajian. Pembentangan ini akan dimulakan dengan bab 1, dengan itu dipersilakan. Kita akan mulakan dengan pengenalan. Okey, COVID-19 telah dinyatakan sebagai satu novel coronavirus yang berjangkit daripada seseorang individu kepada individu yang lain yang boleh menyebabkan penularan secara meluas di dalam sesebuah negara. Okey, menurut Chancellor 2020, negara China merupakan negara yang pertama menutup institusi pendidikan mereka supaya dapat mengekang penularan COVID-19 ini. Okey, pada bulan Mac 2020, penutupan sekolah juga dilaksanakan oleh 46 negara seperti United States, Amerika Syarikat, China dan juga negara kita, Malaysia. Sesi pembelajaran dan pengajaran telah digantikan kepada sesi pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan teknologi dan juga dalam talian. Okey, sistem pendidikan ataupun sistem pembelajaran digital ini dapat melihat pelajar ini belajar dan jenis-jenis tugas yang diberikan serta melahirkan pemikiran individu. Ini telah dinyatakan oleh Chancellor pada tahun 2020. Okey, diteruskan lagi dengan latar belakang masalah. Okey, Kementerian Pengajaran Tinggi dan juga Kementerian Belajar Malaysia telah mengambil satu keputusan yang mana untuk menutup semua institusi pendidikan di negara ini sama ada sekolah ataupun IPT untuk mengekang penularan COVID-19 ini di institusi pendidikan yang boleh membahayakan nyawa komunitinya. Perkara ini telah dinyatakan oleh Ghani pada tahun 2020. Okey, disebabkan itu telah berlakunya tuntutan norma baharu yang mana kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP telah digantikan kepada ataupun secara dalam talian. Ini merupakan new norm kepada pengajar dan juga pelajar. Menurut Fairuz, suasana ini akan berlakunya satu perubahan yang besar terhadap penggunaan platform digital secara meluas. Akan tetapi, proses yang dilaksanakan masih menimbulkan kegagalan dalam mempertingkatkan pencapaian pelajar. Perkara ini telah disebabkan oleh, menurut Musa pada tahun 2011, alat bahan bantu mengajar ABBM yang berbentuk elektronik ataupun canggih tidak kerap diguna pakai oleh para pengajar. Sebagai contoh, tiada lagi yang menggunakan teknologi AR dalam pendidikan TVET di Malaysia. Perkara ini telah dinyatakan oleh Johar dan Abdullah pada tahun 2018. Punca yang sama telah dikenal pasti di sebuah institusi pendidikan iaitu EdTech, di mana pelajar EdTech telah menyatakan berlakunya permasalahan kurangnya memahami pembelajaran, di mana cara penyampaian pembelajaran yang kurang berkesan telah dikenal pasti. Perkara ini telah dilaporkan melalui statistik JTM 2006. Okey, beralih kepada perencanaan masalah. Yang pertama, ketidakmahiran dalam teknik dan pengetahuan mengenai pengajaran berteknologi terkini oleh pengajar telah menimbulkan berlakunya masalah kurangnya pembelajaran berkesan. Perkara ini telah dilaporkan oleh Abdullah, Zainal Abidin dan Muhammad pada tahun 2012. Okey, selain itu, pelajar sekolah menengah teknik yang mempelajari kursus elektrik dan juga elektronik tidak mempunyai satu sumber rujukan khusus yang berbantukan komputer yang menyebabkan kurangnya mereka untuk memahami kursus elektrik dan juga elektronik. Selain itu, pelajar teknikal seperti pelajar TVET tidak boleh membayangkan suatu objek dengan jelas. Jadi memerlukan satu alat bantu bahan mengajar yang khusus bagi membayangkan ataupun menterjemahkan satu objek dengan lebih jelas. Ini telah dinyatakan oleh Ismail pada tahun 2017. Disebabkan itu, di sinilah tercetusnya pembangunan e-modul menggunakan teknologi AR bagi kursus elektronik 1 bagi mengatasi masalah-masalah yang telah dinyatakan. Bagi objektif kajian, terdapat 3 objektif
utama kami, iaitu satu adalah untuk mengenal pasti reka bentuk e-modul menggunakan augmented reality ataupun AR. Seterusnya adalah membangunkan produk e-modul berasaskan augmented reality, dan yang terakhir sekali adalah menguji kebolehfungsian penggunaan produk e-modul berasaskan augmented reality sebagai alat bahan bantu mengajar ABBM. Ketiga-tiga objektif ini adalah khusus untuk pelajar ijazah sarjana muda pendidikan vokasional elektrik dan elektronik dengan kepujian di Universiti Tun Musin On Malaysia UTHM Johor dalam pembelajaran norma baharu. Baik, seterusnya kita akan beralih kepada skop kajian. Kajian dijalankan adalah untuk mengenal pasti pengajaran norma baharu menggunakan teknologi augmented reality AR dalam kursus elektronik 1 bagi pelajar ijazah sarjana muda pendidikan vokasional elektrik dan elektronik dengan kepujian di Universiti Tun Musin On Malaysia UTHM Johor. Responden bagi kajian ini adalah pelajar tahun 2 semester 1 yang mana mengambil kursus elektronik 1. Baik, seterusnya adalah kepentingan kajian. Terdapat 3 kepentingan kajian dalam kajian kami, iaitu yang pertama adalah untuk membantu golongan mahasiswa dan para pensyarah untuk kursus elektronik 1 dalam keadaan pembelajaran dan pengajaran ataupun PDP dalam keadaan norma baharu. Seterusnya adalah untuk membantu meningkatkan pencapaian para pelajar dengan menggunakan alat bahan bantu mengajar ABBM berasaskan augmented reality. Dan yang terakhir sekali adalah untuk membuka mata ramai pihak, khususnya para pelajar dan pensyarah tentang keberkesanan menggunakan augmented reality, terutamanya dalam kursus elektronik 1 dalam keadaan PDP norma baharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Anis bin Azman. Nombor metrik saya di B180003. Okay, hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak satu topik di bawah bab 1, iaitu definisi istilah, definisi operasi dan juga rumusan. Okay, kita mulakan dengan definisi istilah. Apa itu definisi istilah? Definisi istilah merupakan istilah yang penting yang terlibat dalam kajian, terutamanya konsep dan pembelian ubah. Okay, ianya boleh dirumuskan sebagai definisi istilah yang selalu digunakan dalam setiap kajian. Okay, definisi operasi. Satu, definisi istilah yang kita gunakan sendiri dalam kajian tersebut. Ianya definisinya lebih mendalam dan berkait rapat dengan kajian yang kita buat. Okey, kita pergi pada perkataan yang pertama, iaitu pengajaran. Okey, pengajaran menurut Sarina ialah satu tugasan dan aktiviti yang diusahakan oleh bersama guru dan muridnya di dalam ataupun di luar bilik belajar. Itu definisi operasi bagi pengajaran, ialah pengajaran yang merujuk pada pengajaran norma baru yang disampaikan oleh pensyarah pada pelajarnya. Okey, perkataan yang kedua ialah PTV ataupun pendidikan teknikal dan vokasional. Definisi istilah bagi perkataan ini adalah menurut Kayan, pendidikan teknikal dan vokasional merupakan satu bidang aliran yang ditiraf dan dikenali. Okey, definisi operasi bagi perkataan ini pula, pendidikan dan litian pendidikan yang dijalankan oleh untuk subjek elektronik 1 kepada pelajarnya yang ditawar dalam program elektrik dan elektronik. Okey, perkataan yang ketiga ialah alat bahan bantu mengajar ataupun ABBM. Okey, definisi istilah bagi ABBM, okey, ialah merupakan satu media yang digunakan untuk menyampaikan atau mempersembahkan maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan pengajaran. Okey, definisi operasi bagi perkataan ini merujuk pada penggunaan AR ataupun augmented reality sebagai ABBM yang digunakan di dalam kelas. Okey, perkataan yang keempat ialah norma baharu. Definisi istilah bagi norma baharu, menurut Azmi pada tahun 2020, tindakan ataupun tingkah laku yang baharu ataupun perkara yang tidak seperti kebiasaan bagi manusia untuk dijadikan standard ataupun biasa disebabkan oleh perkara-perkara seperti pandemik ataupun penyakit berjangkit. Okay. Menurut untuk definisi operasi bagi kita ini merujuk pada situasi pelajaran baru yang dihadapi oleh pelajar, iaitu secara atas talian menggunakan teknologi augmented reality untuk mempelajari subjek elektronik 1. Okey, perkataan yang terakhir ialah augmented reality ataupun AR. Definisi istilah bagi perkataan ini menurut Kustiawan pada tahun 2009 merupakan teknologi interaksi yang menggabungkan antara dunia yang nyata ataupun real world dengan dunia maya virtual world. Okey, definisi operasi bagi perkataan ini pula ialah bertindak sebagai alat bahan bantu mengajar yang akan memaparkan modul seperti komponen elektrik lengkap dengan nama, fungsi dan juga raja skematik. Pada rumusan untuk bab ini pula, dalam bab 1 ini telah menerangkan latar belakang masalah dan penyertaan masalah yang dihadapi bagi kajian ini. Objektif kajian juga perlu dikenal pasti bagi mencapai matlamat yang telah dibincangkan. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita akan masuki kepada bab 2, iaitu sorotan kajian.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Anis bin Azman. Nombor matrik saya DB180003. Hari ini saya akan menerangkan beberapa subtopik, iaitu pengenalan, definisi ABBM dan juga penggunaan ABBM di dalam pengajaran. Kita mulakan dengan pengenalan. Kebanyakan negara berlumba-lumba untuk menaikkan kualiti kelancaran sistem pendidikan untuk warga negara serta berusaha meraih pengarahan sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Penggunaan alat bahan bantu mengajar dalam proses pengajaran kebanyakannya menggunakan teknologi augmented reality. AR adalah satu teknologi yang mampu menggabungkan objek maya dengan objek realiti, dan ianya boleh berinteraksi dengan antara pengguna dengan objek maya itu secara nyata. Okey, kita pergi kepada definisi ABBM. ABBM seringkali digunakan hampir di semua sekolah. Okey, kesimpulannya, kita boleh dapat lihat secara keseluruhan ABBM ini ialah satu medium untuk membantu guru dalam melancarkan proses pengajaran, terutamanya dapat membantu proses pemahaman pelajar dalam pembelajaran mereka. Okey, kita pergi kepada penggunaan alat bahan bantu mengajar dalam pengajaran. Okey, menurut Amir Hassan pada 2002, dalam satu bilik darjah setiap murid mempunyai kebolehan psikologi dan intelek yang berbeza-beza antara satu sama lain. Para guru perlu bekerja keras dalam mutu pengajaran, dalam menaikkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui pelbagai perkembangan ABBM supaya dapat memberi kesan yang baik kepada pelajar dia. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, saya akan teruskan dengan pembentangan subtopik strategi pengajaran dan juga pembelajaran berpusatkan bahan yang berada di dalam suratan kajian kami. Okey, strategi berpusatkan bahan ini selalu digunakan oleh guru dalam pengajaran, termasuklah pengajaran kursus elektronik itu sendiri. Kerana strategi ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran berpusatkan pelajar, di mana pelajar akan berinteraksi dengan bahan-bahan yang pembelajaran yang telah disediakan oleh guru. Di mana bahan pengajaran sering digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sudah semestinya, di mana boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu bahan pengajaran dan juga bahan pembelajaran. Okey, seterusnya saya akan masuki kepada subtopik AR dalam pendidikan. Menurut Sang, penggunaan AR ni disokong oleh peranti-peranti mudah alih. Contohnya seperti telefon pintar, tablet dan juga beberapa peranti yang mudah alih lah, yang akan menyebabkan pelajar lebih mudah untuk memahami isi kandungan suatu kursus, dan juga ia akan bantu pelajar untuk belajar dengan lebih bermakna. Jadi teknologi ini juga akan membentuk satu pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam kalangan guru atau pensyarah itu sendiri. Seterusnya, menjadikan satu proses pengajaran ini dan pembelajaran sebagai lebih interaktif serta dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan negara. Perkara ini telah dinyatakan dalam kajian ahli pada tahun 2020. Baiklah, kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, di mana contoh aplikasi AR. Di mana dalam kajian suratan kajian ini kami telah menyenaraikan beberapa aplikasi AR yang boleh digunakan pakai. Yang pertama adalah Zapar, yang kedua adalah Layar, yang ketiga adalah Bilipar. Di mana setiap aplikasi ini mempunyai fungsi yang tersendiri. Contohnya seperti Zapar. Zapar adalah satu aplikasi perisian yang boleh dimuat turun di App Store ataupun Huawei Store ataupun Google Store, di mana mereka dapat memuat turun aplikasi ini, dan untuk mengimbas tracking ataupun QR code yang telah dihasilkan oleh satu perisian augmented reality, iaitu AR. Okey, itu sahaja berkenaan dengan contoh aplikasi AR yang diguna pakai dalam membangunkan e-modul ini. Terima kasih. Model reka bentuk pengajaran. Ritchie pada tahun 1986 mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai proses sains bagi membina spesifikasi pengajaran dengan terperinci bagi menilai, mengembangkan dan menyenggara sesuatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran tanpa mengira unit. Oleh itu, kami telah memilih model ADDIE adalah lebih sesuai untuk projek ini. E-modul ataupun ABBM adalah bahan bantu mengajar berasaskan augmented reality, dapat diintegrasikan untuk meningkatkan standard kurikulum yang digunakan seperti teks, grafik, video dan audio yang boleh dilapisi dengan persekitaran pelajar secara real time supaya mereka dapat belajar dengan lebih baik. Model ADDIE. Rosette pada tahun 1987 telah memperkenalkan model reka bentuk bersistem ADDIE. Model ini diwakili oleh aliran bentuk kerja seperti analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian.
Baik, antara kajian lepas yang berkaitan adalah seperti penggunaan aplikasi augmented reality dalam topik litar asas elektronik hasil kajian Dayana Farzia Ali, Siti Syazwani Yahya dan Marlisa Omar pada tahun 2019. Kajian seterusnya ialah pembangunan e-modul augmented reality bagi subjek semiconductor devices untuk guru TVET oleh Siti Hajar Johar dan Nurhanin Saada Abdullah pada tahun 2019. Dan yang ketiga adalah penggunaan augmented reality video di dalam pendidikan TVET hasil kajian daripada Rafiza Daud, Nur Azhar Abdul Rahman dan Zarul Rizam Ebi Jalil pada tahun 2020. Sebagai rumusan, dalam membangunkan sesuatu produk, sorotan kajian amatlah penting bagi rujukan atau panduan para pengkaji untuk membina sesebuah ABBM, terutamanya menggunakan augmented reality AR. ABBM berunsurkan AR ini dibangunkan untuk pelajar ijazah sarjana muda pendidikan vokasional elektrik dan elektronik dengan kepujian yang mengambil mata pelajaran elektronik 1 di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional FPTV UTHM Johor. Kajian-kajian yang telah dibincangkan adalah berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh para sarjana barat maupun dalam negara kita iaitu Malaysia. Diteruskan lagi dengan bahagian terakhir iaitu bab 3 metodologi kajian. Okey, bagi pengenalan kepada metodologi ataupun chapter 3 ini adalah bab ini menerangkan tentang metodologi kajian yang ingin dilaksanakan dan menguraikan beberapa subtopik seperti iaitu reka bentuk kajian, justifikasi pemilihan metodologi, keperluan pergagasan dan perisian, gambar raja blok, carta alir produk, kos produk dan rumusan bab. Seterusnya kita akan beralih kepada reka bentuk kajian. Kajian ini membangunkan satu produk e-modul berunsurkan augmented reality ataupun AR bagi kursus elektronik 1 mengikut reka bentuk instructional iaitu model ADDIE yang menurut branch pada tahun 2009, Aris, Shrifuddin dan Subramaniam pada 2002 sebagai satu medium kepada kumpulan rawatan. Model ini mengandungi 5 fasa iaitu analisis, design, development, implementation dan evaluation. Pelajar 3.1 menunjukkan hubungkan antara fasa-fasa pembangunan dalam model AD. Ini adalah merupakan hubungkan antara model ADDIE iaitu daripada analisis, design, development, implementation dan akhir sekali adalah evaluation. Baik, bagi fasa analisis ia adalah merupakan untuk menentukan kaedah kajian yang dilakukan. So, berdasarkan kaedah pembacaan kajian yang telah dilakukan, masalah yang dihadapi pelajar yang mempelajari elektronik 1 ini mendapati tiada lagi penggunaan e-modul elektronik yang mengaplikasikan augmented reality dalam pendidikan teknikal dan vokasional Malaysia. Kaedah edaran soal sidik juga dilakukan kepada 10 orang pelajar yang mengambil kursus ini. Baik, bagi fasa reka bentuk pula adalah pada peringkat ini lebih memfokuskan kepada proses untuk membentuk reka bentuk grafik bagi topik-topik di dalam kursus elektronik 1. Perisian yang digunakan adalah perisian ZWorks kerana ia mudah untuk digunakan dan pembangun boleh menggabungkan elemen-elemen yang dibangunkan menjadi augmented reality seperti model 2D, teks dan grafik. Bagi fasa pembangunan pula, perkara penting dalam fasa pembangunan ini adalah melakukan aktiviti membina muka aplikasi, membina kandungan, mencipta unsur multimedia seperti grafik, teks ataupun animasi 2 dimensi. Kandungan e-model ini menerapkan penggunaan unsur multimedia yang pelbagai kerana perkara tersebut merupakan kaedah pembelajaran yang menyeronokkan dalam kalangan pelajar bagi memahami komponen-komponen elektrik yang sukar dan juga kompleks. Fasa pelaksanaan pula adalah apabila e-modul lengkap dibangunkan, akan memasuki fasa pelaksanaan dengan menguji dan mempersembahkan kepada para pesyarah dan pelajar sebagai pengguna untuk menilai kebolehfungsian e-modul tersebut. Dan ini adalah untuk mendapat maklum balas berkenaan dengan augmented reality yang digunakan. Baik, ini adalah merupakan fasa yang terakhir iaitu evaluation ataupun fasa penilaian, yang mana pelaksanaan fasa ini dilakukan dengan pengujian dan penilaian kepada responden yang dipilih dalam kajian iaitu pelajar dan juga para pesyarah. Item-item yang dinilai ialah aspek teknikal, reka bentuk, multimedia, pengendalian dalam interaktif menggunakan borang senarai sema penilaian produk. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan justifikasi pemilihan model. Secara ringkas, Abdul Ghani dan Syahid pada tahun 2015 telah menyatakan keberkesanan model AD telah membuktikan dalam model pengajaran yang berkesan dan juga menarik.
Selain itu, model ini juga mempunyai 5 fasa, iaitu fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pembangunan, fasa pelaksanaan dan yang terakhir fasa penilaian. Model ini akan membantu dari segi pengenal pastian dan keperluan pengguna dari semasa ke semasa. Okey, dan yang seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan keperluan perkakasan dan juga perisian yang diperlukan dalam pembangunan produk kumpulan kami. Baiklah, yang pertama adalah laptop komputer riba yang berjenama ataupun menggunakan spesifikasi komputer riba HP 14S CF0XXX. Jenis sistem yang digunakan adalah 64 bits operating system at 64 base processor. Sistem beroperasi pula adalah Windows 10 Home Single Language. Ingatan capaian rawak ataupun RAM ialah 4GB RAM SDD. Pemprosesan yang digunakan adalah Intel i5 dan yang terakhir adalah peranti seperti papan kunci dan juga tertikus. Itu adalah keperluan perkakasan yang diperlukan dalam membangunkan e-model ini. Selain itu adalah keperluan perisian. Keperluan perisian yang kita dapat lihat di sini adalah terdapat dua logo iaitu ZWorks dan Zapar, di mana ZWorks merupakan satu perisian yang digunakan dalam membangunkan e-modul AR ini, di mana di sinilah membina ikon, membina kandungan, membina teks, membina grafik, video dan sebagainya melalui perisian ZWorks supaya menjadi menggunakan teknologi AR. Selain itu, dan juga kita lihat di sini terdapat logo warna merah. Ini adalah logo Zapar, di mana logo Zapar ini adalah untuk mengesan ataupun mengimbas kod yang telah dihasilkan oleh ZWorks yang dipanggil sebagai tracking, supaya dapat menimbulkan ataupun dapat mencipta e-modul berbentuk AR itu. Itu adalah sedikit berkenaan dengan keperluan perkakasan dan perisian yang digunakan dalam membangunkan produk e-modul kami. Hari ini saya akan menerangkan beberapa topik di bawah bab 3 iaitu catat alih, gambar raja blok, kos produk dan juga rumusan. Kita mulakan dengan gambar raja blok. Kita dapat 4 gambar raja blok iaitu aplikasi, imbas gambar modul, augmented reality dan yang terakhir pengeluaran gambar modul. Okey, raja-raja ini menyediakan proses kendalian satu aplikasi yang menggunakan teknologi augmented reality untuk dijadikan bahan batu mengajar untuk subjek elektronik 1. Okey, kita pergi kepada catat alih. Catat alih dimulakan dengan mula kita mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, lakaran awal penghasilan produk, proses penyediaan bahan, proses pembinaan dan menyiapkan produk. Dan lepas itu kita pergi ke produk telah siap. Selepas siap kita akan buat pengujian. Bila ianya berjalan dengan lancar, dia akan pergi ke tamat. Apabila produk kami tidak berjalan dengan lancar atau ada masalah, dia akan pergi ke baik boleh. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kos produk. Kos produk adalah kos yang terlibat dalam pengeluaran barang yang siap. Bagi produk ini, kos hanya banyak dikeluarkan bagi memilih modul bergambar untuk diimbas oleh aplikasi. Modul yang dihasilkan perlulah berkualiti dan bertahan lama. Okey, rumusan untuk bab ini. Bab ini menerangkan secara keseluruhan tentang metodologi yang merupakan satu kaedah yang digunakan secara sistematik dan teratur untuk mereka bentuk satu produk atau kajian bagi pencapaian matlamat yang telah ditentukan di dalam satu kajian. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih.